Okey, hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 7 ketaksamaan. 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. 7.2.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Boleh rujuk buku teks muka surat 159 hingga 162 ya. Okey, sekarang sebelum kita masuk ke topik yang tadi tu, cikgu nak awak semua imbas kembali. Apa itu ketaksamaan? Ketaksamaan macam yang kita tunjuk dalam gambar yang di atas ni, ada gambar buah durian dengan buah rambutan. Ketaksamaan ialah hubungan antara dua jenis buah ni yang tidak sama nilai, yang ini RM1 untuk sebiji dan rambutan ni ada RM1 untuk sebiji buah rambutan. Seperti ini dikenali sebagai ketaksamaan. Itu ialah maksud ketaksamaan. Hubungan antara dua jenis buah ni yang tidak sama nilainya. Cikgu nak imbas kembali maksud simbol yang ni juga. Simbol yang ni maksudnya lebih besar daripada, yang ini kurang daripada. Kalau yang ini, simbol ini dia bermaksud lebih besar daripada ataupun sama dengan. Dia boleh juga menjadi sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada, dan minimum. Kalau simbol yang ini, dia kurang daripada ataupun sama dengan. Ataupun selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, dan maksimum. Itu ialah maksud simbol keempat-empat simbol ini yang kita selalu guna dalam bab 7 ini, ketaksamaan. Okey, hasil pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran ini, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dengan tepat. Cikgu harap awak semua dapat kaitkan apa yang kita belajar sebelum ni dengan hasil pembelajaran kita yang hari ini. Okey, sekarang kita nak tahu apa itu ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Maksud dia ialah ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah dengan kuasanya satu dengan suatu nombor. Okey, kita pergi contoh soalan ni. Kita baca arahan dulu. Arahan dia ialah tentukan mana antara berikut merupakan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contohnya yang ini. X lebih kecil daripada 7. Contoh yang kedua ni. 2M kuasa 2 lebih kecil daripada 7 tambah 4M. Jawapannya, kalau yang ini, dia ialah ketaksamaan linear. Kalau yang contoh kedua ni, ialah bukan. Kenapa dia bukan? Sebab kalau kita tengok maksud ketaksamaan linear tadi tu, ialah hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah yang kuasanya 1 dengan suatu nombor. Yang ini contoh nombor 2 ni, dia ada kuasa 2. Itu sebab dia bukan ketaksamaan linear. Okey, contoh soalan ni pula. Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, contoh soalan 1 ni. X tolak 2 kurang daripada ataupun sama dengan 6. Jadi, kita tulis soalan dulu. Tulis soalan ni sama dengan yang atas. Lepas tu, kita tambah 2 pada kedua soalan yang tadi tu. Tambah 2 kat sini juga. Jadi, jawapan dia X negatif 2 tambah 2. Dia akan jadi kosong kat sini. Dia akan jadi kosong. Jadi, yang tinggal ialah X
daripada ataupun sama dengan 8. 6 tambah 2 jadi 8. So, kita dapat jawapan yang ni. Kalau soalan 2 ni pula, 7x lebih besar ataupun sama dengan 28. Tulis soalan dulu. Lepas tu, 7x ni kita kena bahagikan dengan 7. Maka ni jadi 1. Yang akan tinggal x lebih besar daripada ataupun sama dengan 4. 28 bagi dengan 7, kita akan dapat jawapan 4. Okey, seterusnya, apakah langkah utama dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan ketersamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Kita ada 4 langkah utama dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan ketersamaan linear ni. Yang pertama ialah kita kena faham masalah. Yang kedua, kita kena merancang strategi. Yang ketiga, kita kena melaksanakan strategi. Yang keempat, kita kena wajib harus menyemak jawapan. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan 1 ni. Soalan 1, dalam satu kempen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jualan buku dengan harga RM12.50 setiap buku. Gani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita terus tengok penyelesaian ni. Cikgu akan terangkan kat sini. Yang mula-mula tadi, kita kena memahami masalah. Kita kena faham masalah itu dulu. Baca dari soalan. Apa yang kita faham dari soalan ialah harga sebuah buku ialah RM12.50. Lepas tu, Gani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku. Kedua. Yang ketiga, hitung bilangan. Soalan dia nak hitung bilangan maksimum buku yang dibeli. Kemudian, langkah kedua, kita kena merancang strategi. Macam mana kita nak rancang strategi? Kita kena tulis ketersamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk mewakil situasi tersebut. Kedua, kita kena selesaikan ketersamaan itu dan tafsirkan penyelesaian. Langkah ketiga, kita kena melaksanakan strategi. Katakan N ialah bilangan buku yang tadi tu. Maka jumlah perbelanjaan ialah 12.5N. Jadi, kita akan tulis macam ni. 12.5N kurang daripada ataupun sama dengan RM80. Jadi 12.5N bahagi dengan 12.5 ni kurang daripada ataupun sama dengan 80 ni kita bagi juga dengan 12.5. Maka kita akan dapat N kurang daripada ataupun sama dengan 6.4. Jawapan dia, kita akan dapat bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani ialah 6 buah. Kita mesti genapkan ini pergi nombor yang terdekat. Kita kena bundarkan. Langkah yang terakhir ialah menyemak jawapan. Dan ini langkah yang paling penting. Kita kena semak jawapan, nak tahu ketersamaan linear itu betul ataupun tidak. Okey, yang ini tadi kita dah dapat. Bilangan maksimum buku ialah 6 buah. Jadi, N ni, tadi kan N ni mewakili bilangan buku. Maka N sama dengan 6. Kita masukkan ke dalam ketersamaan linear ni. 12.5
N sama dengan 12.5 darab dengan N ni kita gantikan dengan 6. Kita masukkan dalam N ni. Jadi jawapannya 75 darab 75. Maka 75 ni dia lebih kecil daripada 80. Apabila N ni sama dengan 7, kita kena cuba juga N sama dengan 7. Masukkan dalam kotak samaan linear ni 12.5 N sama dengan 12.5 darab 7. Maka kita akan dapat 87.5. Kita akan dapat lebih besar daripada 80. Maka bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani iaitu 6 buah adalah betul. Sebab dia nak tidak lebih daripada RM80. Yang ni. Maka jawapannya yang ini. Okey, contoh soalan kedua ni. Soalan 2, Fatimah bekerja sambilan sebagai penjual tin minuman. Dia dibayar 10 sen bagi setiap tin minuman yang dijual. Fatimah ingin memperoleh upah sekurang-kurangnya RM20 sejam. Hitung bilangan minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai. Okey, kita guna empat langkah yang tadi tu untuk selesaikan masalah tu. Okey, pertama kita kena memahami masalah. Kita kena ambil apa yang ada dalam si penting yang dalam soalan tadi tu. Mula-mula kita ambil harga satu tin. Tadi ada bagi tahu harga satu tin minuman ialah 10 sen. Fatimah ingin memperoleh upah sekurang-kurangnya RM20 sejam. Yang ketiga, maklumat penting yang ketiga ialah hitung bilangan. Soalan nak hitung bilangan tin minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai. Ini soalan nak. Okey, yang kedua, langkah kedua ialah merancang strategi. Kita kena tulis kesamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk mewakili situasi tersebut. Kemudian, kita kena selesaikan kesamaan itu dan tafsirkan penyelesaiannya. Langkah yang ketiga, melaksanakan strategi. Katakan kita letak Y ialah bilangan tin minuman tersebut tadi. Maka jumlah bayaran tin minuman yang dijual oleh Fatimah dalam sejam ialah 0.1 Y. Yang ni dia dalam sen tadi. Lepas tu kita terus tukar pergi RM di Malaysia. Oleh itu dia jadi 0.10 Y lebih besar daripada ataupun sama dengan RM20. Maka kita kena hapuskan yang ni. 0.10Y bahagi dengan 0.10 lebih besar daripada ataupun sama dengan 20 ni bahagi dengan 0.10 juga. Maka kita akan dapat Y lebih besar daripada ataupun sama dengan 200. Jawapan dia ialah bilangan tin minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai ialah sekurang-kurangnya 200 tin minuman. Okey, langkah yang paling penting adalah kita kena semak semula jawapan. Yang ni Y ialah bilangan tin minuman tadi. Y sama dengan 200, sekurang-kurangnya 200 minuman yang kita dapatkan kat sini. Jadi kita gantikan Y sama dengan 200 ke dalam kesamaan ini. 0.10Y tolak dengan sama dengan 0.10 darab dengan 200. Kita akan dapat 20. 20 ni dia lebih daripada ataupun sama dengan 20. Dan apabila Y sama dengan 199,
kita gantikan ke dalam kotak samaan linear yang sama. Kita akan dapat 19.9. Dia kurang daripada 20. Maka yang kat sini dia nak memperoleh upah sekurang-kurangnya RM20 sejam. Maka bilangan tin minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai ialah sekurang-kurangnya 200 tin minuman adalah betul. Sekian, terima kasih.